Beberapa hari ini sebenarnya Munawar tular di media sosial apabila ada yang dikenakan kompaun sebanyak RM10,000. Tetapi ada sedikit kekeliruan berlaku apabila siapa yang sepatutnya dikenakan kompaun RM10,000. Yang mana RM10,000, yang mana RM1,000. Ini sebenarnya yang ingin kita rungkaikan hari ini bersama dengan tetamu kita dalam talian, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Pensyarakanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Baik, Doktor. Untuk permulaan ini, Doktor, mungkin Doktor boleh memberikan pencerahan, pemahaman ringkas berkenaan kompaun RM10,000 mengikut Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit pindaan 2021 ini kepada masyarakat, Doktor. Untuk kita menguraikan, untuk kita menghilangkan kekeliruan yang timbul sekarang ini, Doktor. Jadi apabila berlakunya pandemik COVID-19 dalam kita, pelbagai inovasi keselamatan kesihatan telah dilakukan. Dan antara inovasi keselamatan kesihatan yang berlaku sejak awal adalah contact tracing, PKP dan sebagaimana yang diputuskan dalam sidang Majlis Keselamatan Negara yang dikongsikan oleh Yang Amat Perdana Menteri Malaysia. Dan apabila kita belajar merasakan gerakan inovasi pada Julai tahun ini dan akhirnya tahun lepas, dan akhirnya berlaku peningkatan selepas September bermula pada warga asing dan pada warga tempatan hingga pada hari ini. Dan ini memerlukan satu inovasi ataupun satu elemen-elemen faktor keselamatan kesihatan yang baru untuk memastikan supaya kita berjaya mengawal pandemik COVID-19. Dan kita telah berjaya melakukan proses vaksinasi, mendapatkan vaksinasi yang dikeluarkan dalam negara dan di luar negara. Dan inilah juga masa yang apabila pada 19 Mac satu ordinan darurat pencegahan dan pengelolaan jangkit pindaan 2021 telah diperkenalkan dan diwatakan, dan pemasyuran ordinan ini selaras dengan perkara 150 pelanggan ketentuan pengkemasan darurat. Jadi apa yang berada dalam ordinan ini adalah kompaun sebanyak 10,000 dan mereka yang melanggar ini boleh ditangkap, dan mereka yang tidak isi juga boleh dipasangkan peranti bagi yang mengesan berhubung dengan kiranya mereka sudah menjadi satu konsep yang boleh menularkan COVID-19. Dan ini memberikan satu bentuk deterrent, satu bentuk inovasi keselamatan kesihatan yang boleh digunakan untuk kembali merasakan draft COVID-19 dan membolehkan negara dari melawan COVID-19. Tetapi permasalahan dan isunya adalah 10,000 ini satu jumlah yang amat besar. Dan apabila diwatakan pada 11 Mac, mungkin berlaku sedikit kekeliruan dan mungkin ini masanya untuk kita melihat bagaimana untuk memperbetulkan satu inovasi keselamatan kesihatan yang penting yang dibangunkan dan dipinda dan diwatakan bagi menghadapi peningkatan COVID-19 yang berlaku selepas September tahun lepas yang mula membahayakan warga tempatan khususnya. Baik, Doktor, ketegasan undang-undang perlu ada, tetapi pada masa yang sama kita juga boleh menimbangtarakan budi bicara bagi mewujudkan keseimbangan di antara kedua-duanya. Pandangan Doktor bagaimana? Satu statement yang menarik, yang baik. Dan sebab inilah dalam mana-mana inovasi keselamatan kesihatan, objektif utama adalah untuk memastikan keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat. Dan sudah tentu dia dijalankan dengan satu objektif utama, iaitu merasakan elok draft penanganan COVID-19. Tetapi pada masa sama apabila ia menjadi satu faktor yang telah ditularkan, satu faktor yang telah disensasikan dan berkemungkinan juga menjadi satu faktor yang dipolitikkan, maka perlunya ada satu partisipasi, satu bentuk timbang tara untuk melihat perkara ini. Kerana kita tidak mahu perkara ini menjadi satu isu yang didebatkan dan ditularkan dalam media sosial hingga ia menimbulkan kebimbangan masyarakat, hingga ia menjejaskan apa sebenarnya objektif penubuhan dan penguasaan ordinan darurat ini. Dan perkara ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Objektif utama adalah untuk memastikan negara bebas COVID-19, berjaya menghadapi COVID-19 dengan proses vaksin yang terbaru dan dengan ordinan darurat seperti ini. Dan apabila perkara ini berlaku, maka perlunya satu faktor yang kita panggil sebagai faktor kemanusiaan, faktor humanity, untuk melihat bagaimana perkara ini boleh diperjelaskan dengan lebih lanjut. Antara perkara yang paling mudah adalah untuk kembali mengeluarkan garis panduan khusus
SOP lengkap secara detail apakah yang perlu diketahui oleh masyarakat hingga membolehkan mereka disabitkan kesalahan di bawah ordinan darurat seperti anda tahun pindaan 2021 ini. Dan ini penting kerana masyarakat perlukan satu bentuk formalisasi daripada segi pengujahan, segi pemanfaatan supaya mereka faham. Dan yang keduanya adalah untuk melihat sama ada kompaun sebanyak RM10,000 ni yang dilihat sebagai paling besar boleh dirayu ataupun ada satu provisi yang bolehkan mereka merayu ataupun mereka memunculkan rayuan sekiranya mereka tertakluk pada kesalahan. Dan yang ketiga saya rasa adalah perkara yang boleh dipertimbangkan juga adalah sama ada kompaun RM10,000 ini hanya diberi kepada mereka yang repeat offender. Mereka yang memang tidak dengan cakap yang terbukti melanggar peraturan ini dengan secara sengaja kali, maka ia perlu diberikan penelitian berikut. Saya rasa kerajaan juga sedang mula untuk mempertimbangkan perkara ini. Tetapi maklum balas pada masyarakat harus bersifat positif. Kerana kita tidak mahu perkara ini disensasikan, dipolitikkan dan ia menjadi satu perkara yang tersasar daripada agenda sebenar kenapa ordinan darurat ini diperkenalkan. Baik, doktor ada nyatakan tadi nilai kompaun RM10,000 ini bukan satu yang muktamad, malah ianya boleh dikemukakan rayuan kepada pejabat daerah kesihatan, salah satu saluran yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk mereka mengurangkan nilai kompaun yang diterima. Mungkin doktor juga boleh menerangkan berkenaan penegasan kompaun ini, bukan ianya bertujuan bukan sahaja untuk menghukum tetapi sebaliknya ia sebagai didikan pengajaran kepada kita semua untuk kita terus mematuhi SOP dan juga kita saling menjaga antara satu sama lain khususnya dalam tempoh pandemik dan kita nak memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni, doktor. Saya setuju dengan pernyataan itu kerana apabila kita telah berjaya merasakan draft kelok COVID-19 pada Julai tahun lepas, kita berjaya dan selepas itu berlaku peningkatan di kalangan warga asing dan berjangkit ataupun menular daripada di kalangan warga tempatan. Dan selepas itu kita harus mempunyai inovasi-inovasi tambahan. Dan kompaun RM10,000 ini diperkenalkan untuk mewujudkan satu bentuk ketegasan deterrence mengatakan bahawa perkara ini adalah amat penting. Sila patuh SOP, sila jaga perkara-perkara yang berkaitan dengan perlindungan yang perlu dilakukan oleh kita dalam memastikan penularan COVID-19 itu tidak berlaku, dan ia digunakan sebagai satu bentuk perkara yang diperkenalkan, diwatakan dalam masyarakat untuk membentuk satu pemikiran seperti ini. Tetapi apabila ia disensasikan, apabila ia dimanipulasikan dan dipolitikkan, ia akan menjadi satu permasalahan untuk memastikan rakyat memahami apa langkah-langkah yang diperlukan. Tetapi pada masa yang sama, asasnya penguasaan itu haruslah adil, penguasaan itu haruslah mempunyai satu juga rujukan lengkap supaya apabila masyarakat memulakan satu proses argumen, satu proses perdebatan sama ada mereka boleh dikompaun atau tidak, maka mereka mempunyai satu pusat rujukan. Dan inilah timbang utara yang saya rasa perlu terus dilakukan dan perlu diberikan perhatian serius, khususnya dalam memastikan pemahaman tentang kompaun RM10,000 ini dipahami. Tetapi asas masyarakat faham, kiranya ordinan yang diwatakan ini tidak lakukan, berkemungkinan kita akan mengambil sambil lewat. Kerana COVID-19 telah berlaku pada masa yang agak lama dan tidak mungkin ia akan berakhir. Dan proses vaksinasi juga semakin mencapai tahap yang kita mahu dalam negara kita. Jadi perkara-perkara seperti ini harus terus membentuk satu minda keselamatan, pemikiran berasaskan keselamatan kesihatan yang kita mahu masyarakat macam supaya faham. Supaya masyarakat apabila mereka keluar, apabila berhadapan dengan sesuatu situasi, mereka harus faham COVID-19 itu masih berada. Dan COVID-19 ini juga boleh kembali merosakkan sistem-sistem sosial, sistem-sistem ekonomi negara, dan akhirnya masyarakat ini akan mendapat kesannya pada jangka masa panjang. Dan inilah yang perlu dipahami. Satu perkara yang mungkin saya boleh sentuh juga adalah database system. Sistem informasi berpusat yang mana mereka yang pernah digunakan kompaun RM10,000 diletakkan dalam satu database yang boleh dilayari oleh semua pasien pada bila-bila masa. Jadi sekiranya mereka melanggar kali kedua, kali ketiga, maka tidak ada alasan mereka tidak memahami perkara-perkara seperti berikut. Seperti mana kata mereka terperangkap, mereka sebenarnya tidak faham ya proses-proses. Ini adalah salah satu perkara yang biasa digunakan sebagai alasan. Jadi saya rasa sudah tiba masanya pemahaman-pemahaman seperti ini perlu diperjelaskan dan masyarakat juga harus lebih bersama. Kerana kita mahu kebersamaan ini. Kerana sebenarnya kita hanya memberikan satu bentuk
penghubungan ataupun satu bentuk komen dalam media sosial dan menularkan sesuatu perkara. Ada di kalangan kes itu mungkin benar. Tetapi ada di kalangan mereka yang mengambil mudah, mengambil sikap seperti apa dan tidak mahu membahayakan rakyat masyarakat dengan sikap-sikap seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Noriwandi Mat Nordin kerana sudi bersama dengan kita untuk mengupas isu kekeliruan di kalangan masyarakat tentang kompaun RM10,000 ini. Dalam kesempatan masa 10 minit ini, terima kasih Doktor sekali lagi kita nak ucapkan. Sama-sama. Baik. Jangan kita wujudkan lagi kekeliruan berkenaan kompaun RM10,000 ini. Apapun kita nantikan untuk petang ini perbincangan dalam mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat COVID-19 berkenaan perincian kompaun RM10,000.